Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatan min lisani yafqahu qawli, amma ba'du. Muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala sekalian, alhamdulillah pagi ini dapat kita kembali dan insya-Allah kita berada pada ayat yang ke-207 dari surah Al-Baqarah. Itulah pada muka surat 32 daripada juzuk yang kedua, muka surat 32 surah Al-Baqarah ayat yang ke-207 insya-Allah. Baik, kita sama-sama baca. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa minan nasi man yashri nafsahu ibtigha'a mardatillah wallahu ra'ufun bil ibad. Ya ayyuhalladzina amanu udkhulu fis silmi kaffah wa la tattabi'u khutuwatis syaitan innahu lakum aduwwun mubin. Fa in zalaltum min ba'di ma ja'atkumul bayyinatu fa'lamu anna Allaha azizun hakim. Hal yanzuruna illa an ya'tiyahumullahu fi dhulalin minal ghamam أن يأتيهم الله في ظلل من الغمام والملائكة وقضي الأمر وإلى الله ترجع الأمور. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Sekali lagi kita merafa'kan setinggi puji dan syukur bagi Allah Subhanahu wa taala, Tuhan pemilik sekalian alam. Salawat serta salam atas Nabi junjungan kita Nabi Muhammad
sallallahu alaihi wasallam, juga atas ahli keluarga baginda, para sahabatnya dan para pengikutnya yang setia sehinggalah ke hari kiamat. Alhamdulillah. Muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah, bertemu lagi kita pada 14 Muharram hari ini 1445 Hijrah. Dan kita baca hari ini ayat yang ke-207 dari surah Al-Baqarah. Apa makna dan apa yang boleh kita ambil intipati dari ayat yang kita bacakan sekejap tadi? Yang kita baca tadi bermula dari ayat 207. Allah Subhanahu wa taala berfirman, wa minan nas, dari manusia, dari kalangan manusia atau di antara manusia, wa minan nas man yashri nafsahu ibtigha'a mardatillah, siapa yang man yashri, orang yang membeli atau membeli atau menjual, yashri, menjual dirinya. Dalam bahasa terjemahan, mengorbankan dirinya, ibtigha'a mardatillah, demi mencari keredaan Allah. Wallahu, dan Allah itu raufun, rauf. Apa maksud rauf? Ar-Rauf salah satu daripada nama Allah Subhanahu wa taala, raufun bil ibad, dan Allah Maha Penyantun. Raufur Rahim, raufun bil ibad, penyantun dengan hamba-hambanya atau kepada hamba-hambanya. Muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah, ayat ini datang setelah daripada Allah menceritakan perihal munafik. Ada orang munafik ni mulut dia manis, tapi hatinya ingin kepada kerosakan. Boleh jadi secara dia sedar ataupun dia tak sedar, secara langsung ataupun tidak langsung, sebagaimana yang kita nyatakan semalam. Mungkin pada dia nak benda baik, sebab semua orang ni nak, tak ada orang dia nak jahat, cuma mungkin dia ni tertipu dengan diri sendiri. Macam sekarang ni, orang-orang yang menyeru kepada kebebasan, nampak macam seruan tu bagus, kebebasan, tapi kebebasan yang mereka maksudkan, kebebasan sampai beragama. Beragama tu bebas dalam konteks semua agama ni sama je berlaku. Itu tak boleh lah. Kebebasan dalam arti kata orang boleh buat apa saja dia nak buat, ikutlah. Nak taat kau, nak jahat kau, apa, tak boleh lah. Tahu kebebasan dari sudut sebahagian daripadanya, kebebasan untuk melakukan perkara di luar tabi'i, itu pun tak boleh. Jadi pada dia ini adalah benda baik yang dia serukan, kebebasan, kesamarataan, hak asasi dan seumpama dengannya. Tapi bila apa realiti yang berlaku ialah mereka mendatangkan kerosakan secara langsung pada masyarakat ataupun secara tak langsung. Bila perkara yang mereka seru itu mendatangkan kemurkaan dari Allah Subhanahu wa taala. Ada hak nak berhibur, bawa artis-artis mari. Akhir sekali mari sini duduk sokong benda-benda luar tabi'i. Mengundang kemurkaan Allah, mengundang bala, dan itulah kebinasaan yang mereka tak nampak. Tapi dalam Islam kita tahu perkara-perkara begitu mendatangkan kebinasaan. Setelah Allah cerita kumpulan munafik ni, yang mana zaman Nabi dulu mereka ni menyatakan iman di mulut, tetapi dalam hati mereka penuh kebencian terhadap agama dan menginginkan kebinasaan. Lalu Allah cerita pula di kalangan orang yang beriman, iaitulah ada di antara mereka yang menjual dirinya kerana mencari redha Allah.
Disebut dalam tafsir, berkata Ibnu Abbas, Anas bin Malik, Sa'id ibn al-Musayyib, Abu Uthman An-Nahdi, dan beberapa kumpulan ulama dari ulama tafsir menyatakan bahawa ayat ini turun pada dalam kisah Suhaib bin Sinan Ar-Rumi radhiyallahu anhu. Suhaib Ar-Rumi, itu satu kisah yang masyhur, terutamanya baru ni bila kita cerita peristiwa hijrah, bahawa Suhaib Ar-Rumi bila dia nak meninggalkan Mekah, setelah dia masuk Islam, dia nak meninggalkan Mekah dan dia nak berhijrah, maka orang Mekah pun halang dia daripada keluar Mekah dengan harta-hartanya. Dan alasan orang Mekah bahawa kamu dulu datang ke tempat kami fakir, bila dah berniaga di Mekah jadi kaya, tiba-tiba bila dah kaya nak ikut Muhammad dan nak meninggalkan Mekah bawa harta. Maka mereka kata, kalau nak tinggalkan semua harta-harta kamu, kembali kepada asal kamu. Lalu dia pun dengan rela hatinya menyerahkan semua harta yang selama ni dia ada, jual diri dia, atau dia jual diri dia, dia bayar dengan dia beli diri dia dengan harta-harta yang dia perolehi selama ni. Dia beli diri dia dengan harta-harta yang dia miliki selama ni untuk dia selamat daripada ancaman orang-orang Quraisy. Lalu Allah Subhanahu wa taala memuji sifat ini. Allah Taala kata, wa minan nasi man yashri nafsahu ibtigha'a mardatillah. Ada orang yang membeli dirinya kerana dia mencari redha Allah. Jadi turun kepada Suhaib Ar-Rumi, sehingga apabila Umar radhiyallahu anhu dan beberapa orang sahabat jumpa dengan Suhaib dalam peristiwa hijrah, mereka jumpa Suhaib, dia kata, Rabihal bai', wahai Suhaib, sungguh beruntung perniagaan kamu. Dia kata, wa antum fala akhsarallahu tijaratakum wa ma dhaka. Oh, dia pun bila orang tanya sungguh untung perniagaan kamu wahai Suhaib, dia kata, kamu pun semoga Allah Ta'ala tidak merugikan perniagaan kamu. Kenapa pula kamu cakap begitu kepada aku? Jadi sahabat-sahabat pun kata, telah turun ayat Quran berkaitan dengan peristiwa kamu ni, di mana Allah Ta'ala puji sifat Suhaib yang membeli dirinya demi hijrah. Dan Rasulullah, diriwayatkan bahawa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pun menyatakan Rabihal bai' Suhaib, sebagaimana yang diceritakan oleh Al-Imam At-Tabari dalam tafsirnya. Ini khusus kepada Suhaib Ar-Rumi. Adapun inti kepada ayat ini umum untuk semua orang yang beriman, di mana apabila mereka menjual diri mereka kepada Allah, Allah akan membelinya. Allah akan membelinya, di mana Allah Ta'ala kata, innallaha ashtara minal mu'minin anfusahum wa amwalahum bi anna lahumul jannah. Allah akan membeli daripada orang yang beriman diri mereka dan harta mereka, bayarannya syurga. Jadi tu kata Rabihal bai', untunglah perniagaan Suhaib, sebab dia bila dia bayar harta dia untuk beli diri dia, Allah pula dalam arti masa yang sama dia menjual dirinya kepada Allah. Lalu Allah membeli daripada setiap orang yang beriman harta mereka yang mereka bagi kerana Allah, nyawa mereka yang mereka serahkan kepada Allah. Allah akan beli dengan bayarannya syurga. Itulah nikmat
orang-orang yang menjual dirinya kepada Allah. Semoga Allah Subhanahu wa taala memasukkan kita dari kalangan mereka yang Allah beli dari kita diri kita dan harta kita, walaupun aku panggil kita rasa kita ni tidaklah amalan tu banyak sangat, tapi mudah-mudahan yang sedikit ni Allah beli. Dan Allah beli ni, bila dia beli, bayarannya syurga dan tak padan dengan apa yang kita jual. Itu rahmat Allah Ta'ala lah. Wallahu ra'ufum bil ibad. Bila Allah beli ni, dia beli bukan dengan nilaian sebenar. Sebab tu Allah Ta'ala sebut dia maha penyantun dengan hamba-hambanya. Sebab dia bukan beli dengan nilaian yang sebenar. Kalau nilaian sebenar, kita tak layak masuk syurga. Nabi SAW sebut, la yadkhulul jannata, tidak ada seorang pun yang masuk syurga dengan amalan dia. Tak ada. Semua orang masuk syurga dengan rahmat Allah Subhanahu wa taala. Sebab apa? Sebab Allah bila beli, dia beli dengan nilaian yang lebih daripada nilaian sebenar. Kalau ikut nilaian sebenar, tak layak dah kita nak masuk syurga. Tapi dengan rahmat dan kasih sayang Allah, kita harapkan Allah Subhanahu wa taala merahmati kita di dunia dan merahmati kita di akhirat, serta memasukkan kita ke dalam syurga. Baik, ayat yang seterusnya, ya ayyuhalladzina amanu dukhulu fis-silmi kaffah. Wahai orang-orang yang beriman, udkhulu, masuklah, fis-silmi, ke dalam Islam. Fis-silmi, silmi di sini ialah Islam. Kaffah, yakni keseluruhan. Allah Ta'ala kata, dan ini adalah perintah daripada Allah Subhanahu wa taala kepada hamba-hambanya yang beriman dengan Allah, beriman dengan Rasul, supaya mereka ni menerima segala yang ada di dalam Islam, daripada perintah dan juga larangan, selama mereka mampu melakukan yang diperintahkan dalam kadar kemampuan mereka. Ini bertentangan dengan apa yang berlaku kepada orang Yahudi dan Nasrani, di mana sifat Yahudi dan Nasrani ini, mereka masuk dalam agama mereka separuh-separuh. Separuh-separuh macam mana? Allah Ta'ala sebut dalam ayat yang kita baca sebelum daripada ni, dan akan juga kita jumpa lepas daripada ni, afatu'minuna bi ba'dil kitabi wa takfuruna bi ba'd. Apakah kamu beriman dengan sebahagian kitab dan kamu kufur dengan sebahagian lagi? Apa yang berlaku? Mereka hanya ambil dalam syariat ini apa yang mereka suka, dan mereka tinggalkan apa yang mereka tak suka. Orang Islam tak boleh macam tu. Allah Ta'ala kata kepada kita umat Islam, orang-orang yang beriman, udkhulu fis-silmi kaffah, masuklah ke dalam Islam secara keseluruhan. Secara keseluruhan. Apa yang Allah Ta'ala kata, kita suka ke kita tak suka ke, mesti kita terima. Dan apa yang Allah Ta'ala perintahkan, mesti kita taat. Bahkan jangan pula kita mengubah suai apa yang Allah Ta'ala dah tetapkan. Ini penting bagi orang-orang yang beriman kepada Allah, supaya dia tak terjerumus ke dalam lembah atau jurang yang sama yang telah jatuh padanya orang-orang Yahudi dan Nasrani. Sebab itu Allah Ta'ala kata, wala tattabi'u khutuwatis syaitan,
Jangan kamu mengikuti jejak langkah syaitan. Sebab tu kita hari ni, saya dah pesan selalu, mesti ada sifat tunduk kepada syariat. Kalau benda ni jelas, betul Allah Ta'ala kata, kita mesti kata sami'na wa ata'na. Dalam sudut mana? Semua aspek agama. Akidah, kalau Allah Ta'ala kata macam mana tentang dirinya, akidah, kita kata sami'na wa ata'na. Ibadat, Allah Ta'ala suruh hak ni wajib, hak ni haram, sami'na wa ata'na. Akhlak, Nabi SAW ajarkan kita, jangan sombong, jangan zalim, jangan memulaukan antara saudara-saudara seagama, sami'na wa ata'na. Jual beli, jangan riba, jangan judi, jangan makan rasuah, sami'na wa ata'na. Package Islam ni kita bukan kata hak ni aku nak ambil, hak tu aku tak nak, tak boleh. Termasuklah hukum-hukum jenayah. Kalau tanya kita hari ni, hati tu mesti senantiasa ada cita-cita untuk melaksanakan hukum undang-undang syariat. Bukan sekadar pada hukum nikah kahwin, tapi pada seluruhnya. Hukum jual beli, hatta hukum jenayah. Siapa yang bunuh, macam mana jenayah dalam Islam hukum. Mencuri macam mana, minum arak macam mana dihukum dalam Islam. Kerana hukuman-hukuman ni yang menetapkannya adalah Allah. Bahkan sama sampai ke tahap hukum pembahagian harta pusaka. Dekat kalau kita ni, masalah pusaka ni bagi dah jadi satu benda yang normal. Tambah pula ada orang kempen pula, dia ejen takafur ke, ejen hibah ke, apa ke dia. Ada kata kalau kita mati nanti, kita tak bagi, nanti anak-anak dok bergaduh begitu begini. Akhir sekali menampakkan seolah-olah macam hukum faraid tu tak cantik, kerana mendatangkan perbalahan di kalangan ahli keluarga. Akhir sekali dia kata hibah siap-siap, hak ni begini, selesai semua sekali masa hidup, habis kita senang. Seolah-olah nampak macam pembahagian Allah itu tidak adil. Kita pada orang yang beriman, apa saja yang Allah Ta'ala kata, kalau Allah yang bahagi faraid tu, lidzakari mithlu hadzil unthayain, bagi seorang lelaki dapat dua daripada bahagian perempuan, maka kita kata sami'na wa ata'na. Itulah keadilan di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan kita patuh. Semua aspek, semua ayat ni menunjukkan siapa-siapa yang menyimpang daripada perintah Allah, maka dia telah mengikut jejak langkah syaitan. Kerana Allah Ta'ala dalam memerintahkan supaya kita menerima semua package Islam, Allah pesan, wala tattabi'u khutuwatis syaitan, jangan ikut jejak langkah syaitan. Innahu lakum aduwwum mubin, sesungguhnya syaitan itu bagi kamu musuh yang nyata. Musuh yang nyata. Semoga Allah Ta'ala menjadikan kita ni tunduk, patuh pada apa yang Allah Ta'ala perintahkan, daripada sekecil-kecil sampailah sebesar-besar, daripada sekecil-kecil sampailah sebesar-besar. Apa saja sekecil-kecil benda dalam agama, itu termasuk agama. Bila masuk agama, pasti ada kebaikan yang Allah Subhanahu wa Ta'ala kehendaki daripadanya. Allahul musta'an. Semoga Allah bantu kita semua, semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala bantu kita semua. Allah Ta'ala kata, fa in zalaltum, ayat yang seterusnya, fa in zalaltum, sekiranya kamu tergelincir atau menyimpang. Fa in zalaltum, sekiranya kamu menyimpang
ay adaltum 'anil haqq ba'dama qamat 'alaikumul hujaj. Kamu menyimpang setelah daripada datang kepada kamu hujjah. Fa'lamu, ketahuilah, annallaha azizun hakim, sesungguhnya Allah ni maha perkasa. Aziz, maha perkasa. Azizun hakim, maha bijaksana. Kenapa tadi pada ayat Allah beli daripada orang yang beriman nyawa mereka, setelah ada di kalangan mereka jual dirinya atau membeli dirinya daripada orang kafir untuk menjual dirinya kepada Allah? Allah kata wallahu raufum bil ibad. Allah guna nama Rauf kerana Allah bila membeli, dia membeli dengan sifat lemah lembutnya, sopan santunnya. Tapi bila ayat ni Allah Ta'ala guna sifat azizun hakim, perkasa lagi bijaksana, kerana bertepatan dengan konteks ayat tu. Apa konteks ayat ni? Sekiranya seorang itu setelah datang kepadanya keterangan, tapi masih lagi dia ni menyimpang daripada apa yang Allah Ta'ala perintahkan. Dia dah baca dah. Kalau orang yang kafir, dah sampai dah kepada dia perintah-perintah agama atau wahyu-wahyu dari Allah. Tiba-tiba dia tak nak beriman. Yang ni paling dahsyat lah. Yang kedua, orang yang dah beriman kepadanya, tapi datang keterangan, dia hanya ambil separuh daripada keterangan tersebut dan meninggalkan setengah yang lain yang tak sesuai dengan nafsu dia. Maka Allah Ta'ala kata Allah maha perkasa. Kenapa sebut maha perkasa? Kerana ada isyarat di dalamnya dengan hukuman dari Allah. Azizun, yakni perkasa, ai fintiqamihi, dalam pembalasannya. Allah perkasa dalam membalas atau menghukum orang yang bersalah. Wala yafutuhu haribun, disebut dalam tafsir, tidak ada seorang pun yang dapat lari daripadanya. Hari ni orang tu dia lari daripada sebahagian syariat. Aku tak nak lah. Geng-geng sihat hari ni contohnya lari ke New Zealand katanya. Geng-geng ajaran sesat, hak sihat tu. Nah, aduh Allah, ada juga jenis lagu tu. Katanya dia pun asal orang bijak pandai juga. Asal dia apa? Ngaji PhD ke apa? Tak ingat dah saya pun. Akhir sekali buat ajaran sesat. Bila orang nak hukum, tak ada, habis semua, lari ke New Zealand. Tak apalah, selamatlah dia di dunia. Apakah dia boleh lari daripada hukuman Allah di akhirat? Begitulah juga sebahagian daripada manusia yang lain. Kalau mereka tiba-tiba dengan kuasa yang ada padanya, mereka menentang agama Allah, atau mereka melakukan sesuatu yang dimurkai oleh Allah, setelah datang kepada mereka keterangan-keterangan dari Allah, maka Allah berkuasa dalam membalas mereka. Tidak ada yang boleh melarikan diri daripadanya. Dan kerana itu Allah Ta'ala kata, fa inna Allah fa'lamu anna Allah azizun, perkasa, hakim, dalam dan maha bijaksana, yakni fi ahkamihi wa naqdihi wa ibramihi. Hakim dalam apa yang Allah Ta'ala perintahkan tu sebenarnya sudah berada dalam kemampuan manusia. Bila Allah Ta'ala membalas, itu bukan zalim, kerana perintah Allah itu sudah termasuk dalam kemampuan manusia. Dan Allah bila memerintahkan sesuatu, Allah memerintahkan dengan hukum
dengan hikmah kebijaksanaannya, sehingga tidak ada sesuatu pun dari syariat ini beban yang tidak dapat dipikul oleh hamba-hambanya. Kalau Allah bagi wahyu, Allah tahu setara mana keadaan manusia. Allah perintahkan begini dalam syariat kerana Allah tahu apa yang manusia mampu. Begitulah juga dalam sudut musibah dan juga ujian. Di saat seseorang itu menerima musibah dan ujian, kerana Allah tahu kapasiti dia untuk menerima ataupun tidak menerima musibah tersebut. Kalau dia sabar, alhamdulillah. Kalau dia tak sabar, bukan salah Allah yang menurunkan ujian. Kerana sebelum Allah Ta'ala turunkan ujian, tidak ada ujian yang turun melainkan dalam radab ilmu pengetahuan Allah yang maha bijaksana. Bahawa dia dah tahu dah kalau dia turun hamba ni mampu. Cuma bila hamba tu dia tak buat dalam alasan dia tak mampu, itu bukan lagi kezaliman yang Allah Ta'ala lakukan. Sebaliknya itu adalah kealpaan, kecuaian, keingkaran, kedegilan yang ada dalam hati seseorang hamba. Fa innallaha azizun hakim. Allah maha perkasa lagi maha bijaksana. Kemudian Allah Subhanahu wa taala menyatakan dalam ayat yang terakhir, hal yanzuruna illa an ya'tiyahumullahu fi dhulalin minal ghamam wal malaikatu wa qudiyal amr wa ila Allahi turja'ul umur. Tidaklah mereka nantikan, tiada yang mereka nantikan, yakni orang-orang yang kafir yang menentang Nabi Muhammad. Begitu juga orang-orang munafik yang menentang Nabi Muhammad. Tidaklah mereka itu menanti-nanti, melainkan satu saat Allah datang kepada mereka, ayatiyahumullahu fi dhulal. Disebut di sini dalam terjemahan, tiada yang mereka menanti-nantikan melainkan datangnya Allah dan malaikat pada hari kiamat dalam naungan awan. Dalam naungan awan. Macam mana ni? Yang disebut dalam tafsir ni, hal yanzuru yakni yaumal qiyamah. Allah datang pada hari kiamat. So, orang yang kafir buatlah apa yang mereka nak buat dalam dunia. Orang munafik buatlah apa yang mereka nak buat dalam dunia. Orang beriman persilakan buat dalam ketaatan kepada Allah. Semua ni tidaklah mereka ternanti-nanti, menantikan, melainkan satu hari di mana Allah akan datang mengadili mereka, iaitulah pada hari kiamat. Hal yanzuruna illa, tidaklah mereka menanti-nanti, semua ni tidaklah menanti-nanti kecuali datang kepada mereka Allah dan juga para malaikat di dalam naungan awan. Berkata Ar-Razi, Abu Ja'far Ar-Razi meriwayatkan dari Anas dari Abil Aliyah, dia kata apa? Hal yanzuruna illa an ya'tiyahumullahu fi dhulalin minal ghamam. Dhulal minal ghamam, satu kelompok dari awan, dari naungan awan. Nah, satu bayangan naungan, fi dhulal, naungan, minal ghamam, awan. Ayat ni sama dengan satu ayat, waja'a rabbuka wal malaku saffan saffa, iaitu Allah akan datang bersama dengan malaikat. Bila? Pada hari kiamat dalam berbaris-baris. Maka ayat ni kita kata, atau Allah Ta'ala kata, di bawah naungan awan. So macam mana realiti hakikat yang akan berlaku di akhir hari kiamat? Kita orang yang beriman, sebagaimana saya sebut dah sebelum daripada ni, bila cerita alam akhirat ni, terutamanya berkaitan dengan Allah yang maha ghaib, yang tak ada pernah pun hamba siapa pun tengok Allah Subhanahu Wa Taala hari ni, kita tak boleh tahu pun, kita hanya beriman dengan lafaz dia.
Allah akan datang hari kiamat. Ya, macam mana Allah datang? Yang tu jangan tanya, sebab kita tak boleh nak tahu pun. Jangan buat bayangan dalam kepala kita. Sebaliknya kita beriman hari kiamat nanti. Pada hari kiamat Allah akan datang bersama dengan para malaikat untuk mengadili manusia pada apa yang mereka lakukan. Full stop. Macam mana Allah Ta'ala datang tu jangan tanya, kerana tak ada orang boleh jawab. Kita hanya beriman bahawa perkara itu akan berlaku dengan selayaknya, dengan situasi dan keadaan yang selayaknya bagi Allah yang Maha Agung. Bagi Allah yang Maha Agung. Dan itu terpulang kepada kehendak Allah. Macam mana? Itu urusan Allah. Kita tak kena fikir pasal Allah, sebaliknya kita kena fikir pasal kita. Macam manalah nanti kita di saat hari Allah datang untuk mengadili manusia, kita sibuk fikir pasal kita. Ya Allah, aku nanti macam mana? Ni duk sibuk fikir pada perkara-perkara yang di luar daripada perintah Allah. Allah Ta'ala tak suruh pun manusia nak duk bahas macam mana dia nak datang tu. Tapi ayat ni Allah Ta'ala menunjukkan bahawa hari kiamat nanti manusia akan kembali kepada Allah. Allah akan datang kepada mereka dan Allah akan mengadili manusia. Wa qudiyal amr, dan diputuskan segala urusan. Yang beriman dengan berimannya, orang kafir dengan nerakanya, dan orang munafik akan dijelaskan isi hatinya kembali kepada Allah nanti. Wa ilallahi turja'ul umur, dan kepada Allah lah kembalinya segala urusan. Kembalinya segala urusan. Kerana dialah yang Maha Agung, dialah yang Maha Perkasa, dialah yang Maha mengetahui segala-galanya. Jadi semoga Allah Ta'ala bila kita baca ayat-ayat ini, tidaklah seorang itu menangguh-nangguhkan taubat mereka atau menangguh-nangguhkan keislaman mereka bagi yang belum lagi Islam. Kerana apa? Kerana kita pun tak tahu bila kita akan meninggal. Semalam kita dapat satu video seorang ustaz nama apa dah? Allah, semalam tengok dah nama dia, ingat pagi ni lupa balik. Kan Asri, ustaz yang meninggal tengah kuliah subuh. Pensyarah Yusim tu meninggal dalam kuliah subuh. Kita tak boleh nak tangguh bila Allah Ta'ala nak mari. Allahu Ta'ala alam. Cuma kita doa agar Allah Ta'ala bantu kita, bagi taufik kepada kita. Sebab semua kita realitinya menanti hari. Semalam saya sebut dalam kuliah duha semalam, satu ayat yang saya tengok. Ayat ni daripada orang kafir, tapi dalam konteks yang lain. Cuma bila kita dengar ayat tu jadi macam ayat tu sama dengan ayat yang Quran kata. Di mana ada seorang ni non-muslim lah, dia masuk rancangan reality TV. Reality TV untuk cari peluang perniagaan bisnes. Saya tak tahulah nama program tu apa. Tapi dia adalah mentor-mentor bisnes, cari protegi bisnes. Jadi salah seorang tu dia datang, dia bawa anak dia. Dia nak jadikan anak dia ni protegi. Dalam sesi uji bakat tu, orang tanya, kamu ni berapa dah income kamu? Dia pun jawab, dia dah ada income dia lebih kurang 600,000. Oh, dia kata banyak dah tu, kenapa kamu datang lagi program ni? Jawab dia kata, sebenarnya aku ni bukan fikir untuk aku fikir untuk anak aku ni. Dia kata sebab apa? Sebab aku rasa dah tak cukup masa untuk aku nak ajar dia. Aku tua dah, anak aku kecil lagi, anak aku muda lagi lah. Duit aku boleh cari, dia kata, tapi masa aku tak boleh beli. Yang saya nak sebut situ, duit dia kata, I can make more money, but I cannot afford more time. Aku ada masa banyak ni hidup aku.
Aku tak ada dah nak ajar anak-anak aku. Jadi terpaksa dia kata anak dia ni dinasurahkan kepada mentor-mentor dalam reality show tu, supaya mentor-mentor ni ajar anak dia berniaga. Itu urusan dia. Tapi saya ambil faedah daripada perkataan itu. Semoga Allah Ta'ala bagi kepada kita kebaikan dalam memahami agama. Saya dengar ayat tu, oh betul lah. Quran pun kata, fa idza jaa ajaluhum la yastakhiruna sa'atan wa la yastaqdimun. Bila datang ajal, kita tak boleh nak undur walaupun sesaat, dan kita tak boleh nak cepat walaupun sesaat. We cannot make more time. Duit boleh cari, masa banyak ni. Allah bagi banyak tu yang masa kita. Dan kita bila sampai masanya, kita akan kembali kepada Allah. Itulah hari-hari yang semua manusia ternanti-nanti. Sama ada kita sedar ataupun kita tak sedar, itulah harinya kita akan sampai padanya. Sya'a am aba. Orang Arab kata, nak ataupun tidak, sampai ketika kita akan dijemput oleh Allah. Jadi seolah-olah kita menanti dan menunggu. Cuma sifat menunggu tu, ada orang tunggu betul-betul tunggu, ada orang tunggu dalam main-main, ada orang tunggu tapi dia tak sedar pun dia menunggu, ada orang tunggu tapi dia tak percaya pun dia akan sampai. Macam-macam. Sifat kita yang beriman, kita pasti akan sampai kepada hari tersebut. Dan semoga Allah merahmati kita di saat kita kembali kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah, itulah yang dapat kita huraikan dan kita usul untuk faham beberapa ayat Al-Quran pada pagi ini. InsyaAllah kita sambung besok hari pada ayat 211 surah Al-Baqarah, yang muka surat 33 nanti insyaAllah. Wallahu ta'ala alam. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sabri. Saya ingat Ustaz yang bersama tu. Bukan. Dia sini ya.